Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Amrillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Yang dihormati Ustaz Effendi selaku moderator, pihak pengurusan Global Ihsan dan semua pencinta ilmu di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini 17 Rajab 1446 bersamaan dengan 17 Januari 2025 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Rukun Iman. Penjelasan ringkas Rukun Iman menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Menarik buku ni sebab dia ringkas, tetapi maklumat dia insya-Allah cukuplah untuk kita mengenali rukun iman yang menjadi asas kepada tonggak kepada kepercayaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan juga rukun-rukun yang lain yang menjadi kewajipan kepada kita semua untuk mengetahuinya biiznillah Azza wa Jalla. Bagi jemaah yang ada kitab ini, sambungan kita di rukun yang kelima, beriman dengan hari akhirat. Rukun yang kelima, beriman dengan hari akhirat. Alhamdulillah, kita dah bincang dalam siri yang lepas apa maksud makna beriman dengan hari akhirat tu, makna dia apa? Ingat malah. Makna apa beriman dengan hari akhirat? Jawab dianya iaitu i'tiqad, percaya akan berakhirnya kehidupan dunia ini dan memasuki kehidupan akhirat selepas dia. Ianya bermula dengan kematian dan kehidupan di alam barzakh. Alam barzakh, apa makna alam barzakh? Kita dah bincang dalam siri lepas, iaitu alam pemisah di antara dunia dengan akhirat. Kita masih lagi duduk atas bumi dunia. Kalau korek jumpa sebelum hancur. Tapi interaksi kita di sana interaksi akhirat, bukan interaksi dunia. Diikuti dengan berlakunya kiamat, kemudian dibangkitkan semula, seluruh manusia akan dihimpunkan di padang mahsyar. Seluruh manusia akan dikumpul di sana. Selepas itu mereka akan menerima balasan sama ada ke syurga ataupun neraka. Waliyazubillah, kita tak mahu ke neraka. Baik, kita dah jelas pada sini lepas tanda-tanda kiamat. Ada yang besar dan ada yang kecil. Kemudian sambungan kita pada kali ini di muka surat 116. Muka surat 116. Tajuk dia maksud hari kiamat. Kita sekarang ni sudah beriman. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan kata Alhamdulillah, kita semuanya beriman kepada hari akhirat. Tetapi apakah maksud definisi hari akhirat itu apa? Tadi kita dah beriman. Sekarang ni hari akhirat itu apa? Maksud hari kiamat ialah hari yang dikeluarkan manusia dari kubur mereka, dikeluarkan manusia dari kubur mereka dengan perintah Allah Azza wa Jalla untuk pembalasan. Maka sesiapa yang baik akan mendapat nikmat dan sesiapa yang jahat akan diazab. Kita minta berlindung Allah SWT daripada perbuatan yang tidak baik yang mengundang kita untuk diazab di akhirat nanti. Na'udzubillah. Manakah dalil? Dalilnya firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Pada hari mereka segera keluar dari kubur masing-masing menuju ke padang mahsyar, tempat perhimpunan, dengan keadaan seolah-olah mereka berkejaran. Maknanya laju keluar, sira'an. Berkejaran ke tempat berhala-berhala yang mereka sembah dahulu. Maknanya dahulu.
Kamu berlari pergi cari berhala, sekarang ni kamu berlari mencari bala. Sebab apa bala? Sebab pembalasan di akhirat tak ada siapa yang lepas. Siapa dia buat baik, dia dapat baik. Siapa dia buat tak baik, cari pasal lah dia. Menerimalah nahas daripada apa yang dia usahakan. Setiap kita akan apa yang kita usaha atas dunia dulu, kita akan menerimanya di mana? Di akhirat nanti pembalasan. Karena itu para ulama mengatakan hari pembalasan ini hari keadilan. Hari pembalasan ini adalah merupakan hari keadilan Allah Azza wa Jalla. Andai kata manusia ni hidup, kalau dia baik pun baiklah. Kalau dia jahat, jahatlah. Kemudian tak ada apa-apa. Dia baik, kosong gitu di akhirat esok. Dia jahat, lepas gitu di akhirat esok. Itu nama dia tidak adil. Maka Allah Ta'ala letak hari pembalasan untuk apa? Untuk setiap orang menerima menerima balasan apa yang dibuat. Setiap orang bima kasabat rahilah. Orang itu akan tergadai dengan apa yang dibuat di atas dunia ni. Muat gapo atas dunia tu, kamu terimalah di akhirat nanti sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah hari perbicaraan. Jadi orang ni maka keluar tu cepat bila Israfil meniup serunai sangkakala. Tiupan yang kedua, tiupan yang pertama tu orang mati, hidup mati. Tiupan yang kedua keluar berduyun-duyun, laju keluar. Allahu Akbar. Sampai di tempat perhimpunan, di sana perbezaan yang sangat ketara. Ada orang duduk di bawah bayangan, teduh. Ada orang duduk di bawah kepanasan yang sangat menakutkan. Ada orang yang duduk di mana? Duduk di atas kesenangan. Dan ada orang duduk dalam suasana yang begitu azab. Allahul Musta'an. Masya Allah. Baiklah. Hari kiamat disebut dengan pelbagai nama. Tanda. Tajuk kita sekarang ni mengenali beberapa nama Al-Qiyamah, hari kiamat menurut Al-Quran. Jadi dalam Quran banyak sekali Allah Ta'ala sebut nama-nama kiamat menunjukkan kepada kehuru-haraannya, kesusahannya yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Allahu Akbar. Hari kiamat disebut dengan pelbagai nama dalam Al-Quran. Macam-macam nama ada. Antaranya Al-Qiyamah. Banyak nama ni. Al-Qiyamah. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Hari yang menggemparkan. Hari perhitungan. Hari pembalasan. At-Tammah. Hari bencana. Al-Waqi'ah. Hari kiamat yang akan berlaku. Al-Haqqah. Saat yang tetap berlaku. As-Sakhah. Suara jeritan yang dahsyat. Al-Ghashiyah. Huru-hara yang meliputi dan lain-lain. Jadi kita tengok setiap nama ini. Kita cuba tengok nama dia, kedudukan dia dalam Al-Quran untuk kita baca, biar kita tahu ayat yang kita baca tu nama kiamat yang begitu huru-hara, yang sangat menakutkan kita. Allahu Akbar. Dalil daripada Al-Quran mengenai nama-nama itu. Jadi kita ni simple saja. Dia tak mau cakap banyak. Kita ambil dari Quran ataupun ambil daripada sunnah. Itulah dalil kita, itulah pegangan kita, itulah akidah yang kita pegang. Mudah, simple, sahih, tepat, insya-Allah. Yang pertama, hari kiamat. Dalil dia firman Allah Ta'ala, La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Surah Al-Qiyamah, ayat pertama. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan hari kiamat. Makna benda ni mesti terjadi. Hari kiamat ni hari huru-hara. Hari yang begitu besar. Dunia bergoncang. Langit runtuh. Bukit bukau terbang.
apa yang kita boleh bayangkan. Sekarang ni bila kita tengok api marak di LA, Los Angeles, kita boleh bayangkan bagaimana. Itu api dunia. Bagaimana dengan api neraka? Api yang di akhirat esok yang begitu panas, yang begitu dahsyat. Sudah tentulah kedahsyatannya tidak ada bayangan. Yang kita boleh bayangkan selain daripada kita sentiasa berusaha untuk menyelamatkan kita dari kiamat yang begitu dahsyat. Apalah, tengoklah. Kita tengok kadang-kadang nampak dia panggil puting beliung, taufan, macam-macam dia punya pusing. Tak boleh nak bayangkan. Allah tak ada sebut dalam Quran, hari bukit bukau terbang. Bagaimana dengan suasana pada saat itu? Orang yang beriman, insya Allah. Dia bangun dalam keadaan tenang, aman, tidak ada ketakutan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikan kami dari kalangan orang yang beriman, orang yang aman, damai, tenang hidup di dunia dan aman di akhirat, ya Rabbal Alamin. Nama yang kedua, Al-Qari'ah. Hari yang menggemparkan. Al-Qari'ah mana hari yang menggemparkan. Tengok dalam Quran, Allah tanya, Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Al-Qari'ah, hari yang menggemparkan. Mal-Qari'ah, apakah dia hari yang menggemparkan? Maknanya dari sudut nama begitulah. Dari sudut ilmu tadabbur, ada perbincangan di sini. Bila Allah tanya, Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Apakah kiamat itu? Apakah hari yang menggempar itu? Maka Allah jawab, Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Pada hari manusia seperti apa ni, kelkatu yang berterbangan kan. Ini hari huru-hara dia panggil itu seperti kelkatu. Jadi kalau kita tengok Allah Taala jawab apa? Jawab tentang hari yang cukup berbahaya itu. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Allahu akbar. Wa takunul jibal kal'ihnil manfush. Uh, dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang dibusur berterbangan. Mana bulu terbang kena tiup dia. Maka itu dia panggil jawapan. Mana dalam ilmu tadabbur Quran, bila Allah tanya, dia jawab. Kalau tanya dengan ma adraka. Tetapi kalau Allah tanya, wa ma yudrik. Kalau ditanya, wa ma yudrik, kalau asal taqarib, apa yang engkau tahu, boleh jadi kiamat ada dekat, maka Tuhan tak jawab. Mu kena cari dalam beberapa ayat, kena kumpul maklumat, baru kita jumpa. Tapi kalau kata apa yang kau tahu tentang tu, maka Allah jawab selalu. Ini panggil ilmu tadabbur Quran. Kita ni tak boleh lepas daripada apa? Daripada tadabbur Al-Quran. Gapo lagi faedah kita kalau kita tak mau habiskan masa dengan tadabbur, apa yang kita nak buat atas dunia ni? Hah? Duk main tolak tu dua botol di stesen bas sampai terberlubang kayu kat situ. Apa benda yang kita nak jawab depan Tuhan nanti? Pembaziran masa, pembaziran tenaga yang sia-sia begitu tidak. Allahu Akbar. Yang ketiga, hari perhitungan. Hari perhitungan. Manakah dalil? Dalilnya firman Allah Ta'ala, Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum azabun syadid bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari pada hari mana? Bima nasu yaumal hisab, pada hari yang mereka lupa tentang hari hisab, hari perhitungan. Hari kita lupa hari itu. Lupa kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah manusia ni lara.
Manusia ni boleh buat benda yang pelik-pelik sebab dia tak yakin dengan adanya hari pembalasan. Surah Sad ayat 26. Maknanya orang yang lupa kepada Allah Taala, di hadapan dia ada hari pembalasan, ada perhitungan, orang ni dia tak sedar. Hari berjalan, masa begitu laju, dia duk ingat ke tidak jadi masalah apa-apa. Kita kata sabar bang, abang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, bukan suatu benda yang mudah, yang senang, tapi kita semuanya akan melalui saat yang begitu kawat. Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita semua, ya Rabbal Alamin. Apa lagi yang kita nak? Yang keempat, dia panggil hari ha, Yaumuddin, hari pembalasan. Mana ayat firman Allah Ta'ala? Wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin. Wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersalah ditempatkan dalam neraka yang menjulang-julang. Mereka menderita dengan bakaran neraka itu pada hari pembalasan, Yaumaddin. Yang tadi, nombor tiga, hari perhitungan. Kan hisap itu mana hitung, kira-kira. Hari kira-kira, kita nak hisap mana yang banyak, mana banyak yang baik dengan yang buruk. Yaumuddin, hari pembalasan. Macam kita dalam Fatihah kita kata Maliki Yaumiddin. Maliki, hari Yaum ad-Din, makna hari pembalasan. Baik, Yaumaddin, makna hari pembalasan. Surah Infitar ayat 14-15. Allahu Akbar. Yang kelima. Kita pergi pada tajuk yang kelima pula. At-Tammah, mana hari bencana. At-Tammah, ni mana hari bencana. Firman Allah Ta'ala, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, maka apabila datang hari yang bencananya amat besar. Hari yang bencananya amat besar. Surah An-Nazi'at ayat 34. Jadi dia panggil, kenapa tak bencana? Manusia bertelanjang bogel, kata orang, tak ada kain, tak ada selipar, tak ada kasut. Membawa diri untuk menyelamatkan diri. Anak mari dekat pun dia lari. Isteri yang duduk loft di atas dunia dulu, nah, siap dengan duduk main dengan gambar begini pun, di akhirat esok berlari, habis. Tak ada siapa peduli dengan siapa. Ya, atom, hari bencana besar. Kita atas dunia ni pun tak usah kata hari je banyak-banyak lah. Tuan-tuan duduk atas dunia ni, kalau ada huru-hara ya, lari. Orang Kelantan kata lari sak patak, lari sak perak. Maknanya lari, tak tahu ke mana kita akan lari. Sebab apa lari? Sebab masing-masing nak masing-masing nak menyelamatkan diri. Lari. Nak ada apa lagi? Itulah keadaannya ada pada kita. Yang keenam, al-waqi'ah, hari yang pasti terjadi. Dia panggil al-waqi'ah, hari yang kiamat yang akan terjadi. Waqa'ah maknanya terjadi benda tu. Hari yang terjadi benda tu. Jadi dalam surah Al-Waqi'ah ayat tu, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kazibah. Bila berlakunya hari kiamat, nak gimana? Allah kata hari itu tidak ada sebarang pembohongan, tak ada keraguan. Semuanya akan berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak nama ni. Kita pergi lagi. Hari yang ketujuh, nama dia Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Al-Haqqah, saat yang tetap berlaku. Firman Allah Ta'ala, Al-Haqqatu mal-Haqqah.
Maksudnya saat yang tetap berlaku itu apakah sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu. Apa dia sifat dia. Jadi kita kena ingatlah. Kan? Tetap berlaku itu tetap berlaku. Akan berlaku benda itu. Pasti terjadi. Jadi kita kena yakin dan percaya lah. Jangan tak percaya. Nak tak nak pun pasti benda itu terjadi. Jadi macam tadi juga. Bila Tuhan tanya mal haqqah. Jadi Allah Ta'ala akan jawab. Itu dia panggil kaedah kita belajar ilmu Al-Quran. Al-haqqatu mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Baik, yang ke-8 as-sakh dengan sad. As-sakhah, suara jeritan yang dahsyat. Jeritan siapa? Jeritan malaikat. Fa iza ja'atis sakhah. Kemudian ingatlah keadaan yang berlaku apabila datang suara jeritan yang dahsyat. Bila mari suara jeritan yang dahsyat, tak boleh nak apa dia kita. Ha, nyak gitu ya. Mati habis ketika itu ataupun pada ketika itu bangunlah ke orang. Yang ke-9 al-ghasyiyah, huru hara yang meliputi, tak ada siapa boleh lepas. Al-ghasyiyah maknanya huru hara ini meliputi. Tak ada kata orang ni kecuali ke, orang ni tak kena ke. Tak, tak ada. Semua sekali kena belaka, tak ada siapa yang boleh selamat, tak ada siapa yang boleh lepas. Allahu akbar. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Allahu akbar. Ha. Surah Al-Ghasyiyah ayat itu. Habislah kita ada dalam ayat yang disebut di sini 9 nama Al-Qiyamah. Mungkin ada lagi tapi cukuplah. Kita ni ringkas kan, tidak? Jadi kalau kita ringkas, kita bicara cara ringkas. Allahu Akbar. Beriman dengan hari akhirat secara umum. Jadi tadi nama-nama. Sekarang ni kita pergi pada cara umumnya, apakah itu beriman dengan hari akhirat? Apakah beriman dengan hari akhirat secara umum? Kita beriman bahawa di sana, lepas pada mati, manusia keluar dari kubur, ada hari yang Allah himpunkan pada hari tersebut orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian. Daripada zaman tu Adam kita dulu dikumpulkan sampailah zaman tak tahu bila cucu cici ciak cek kita ke sampai ke hari kiamat, maka dia mereka ini akan dikumpulkan di satu tempat nama dia Ardul Mahsyar. Hmm. Lalu Allah Ta'ala membalas setiap orang mengikut amalan yang dilakukannya di dunia dulu. Membuat apa dulu? Buat baik, baiklah. Buat tak baik, nanyalah kita. Ha. Sebahagiannya ke syurga dan sebahagian lagi ke neraka. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada disentuh oleh api neraka. Walaupun sekejap, tak mahu kita. Jangan kata, tak apa pergi sementara. Jangan. Hei, ni bukan tahanan reman. Tahanan reman kau panggil penjara 45 hari tu. Itu tak apa, ada makan. Cuma takut je, kena siasat. Neraka ni bukan main, azab sepenuhnya, full azab. Jangan duduk gurau. Firman Allah Ta'ala, Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang telah lalu dan orang-orang yang akan datang, yang terkemudian, tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan pada hari kiamat yang termaklum. Jadi kita semua akan kumpul satu tempat. Akan kumpul satu tempat. Tapi waktu tu, manusia tak akan cari siapa dia. Kita hanya mencari siapa yang boleh menolong kita. Siapa yang boleh bantu kita. Itu orang yang kita cari. Jadi dia sudah pasti dah yang boleh tolong kita. Bukan anak beranak kita. Bukan tok nenek kita. Tapi yang boleh tolong kita siapa? Siapa boleh tolong kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibus syafa'atil uzma. Pemilik kuasa syafaat
yang agung yang dianugerahkan oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kita akan mencari siapa menyelesaikan masalah, siapa menyelesaikan masalah. Jangan duduk main lah. Jadi kita hari tu cuma ada juga orang tanya, dia kata, Ustaz, ada baru ni Ustaz cakap, nah, kita ni akan dikumpul. Alhaqna bihim zurriyatahum. Bila orang tu beriman, anak cucu dia akan duduk sekali. Kenapa pula sini kata hari ni tak ada siapa peduli? Kita kena ingat panjang hari perbicaraan kiamat itu panjang. Peringkat awal keluar daripada kubur masing-masing tak peduli, masing-masing mencari siapa yang akan menyelesaikan masalah. Tak cari. Allah dah gambarkan kita kan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imrihim minhum yawma insya'an yughni. Pada hari kiamat esok, hmm, apa dia? Orang ni cari, orang ni lari, masing-masing membawa diri nak menyelamatkan diri dia, dia tak peduli dengan orang lain. Asalkan aku selamat hari ni, sudah orang lain. Termasuk anak isteri. Bukan zaman kita lah. Ni zaman kita ni kalau kena tsunami ke, kena banjir ke, yang kita selamatkan anak isteri dulu. Letak atas kereta lagi nak atas bukit. Lepas tu dia berenang mari pula tunggu rumah. Nah, takut-takut air masuk menghanyutkan barang-barang. Kita kata itu. Nah, cuma apabila selesai semua perbicaraan sudah selesai, pada waktu itulah kita akan dikumpulkan oleh Allah dalam syurga. Kalau ayahnya baik, alhamdulillah, mak pun baik, anak pun baik juga, maka kita akan duduk sekali ramai-ramai dalam syurga. Allah sukanya ketika itu. Oh, sempitlah duduk ramai-ramai. Awak jangan fikirlah weh. Ini syurga, bukannya rumah pusaka kita. Nah, bukan rumah pusaka, kita duduk dalam syurga. Jadi itulah dia panggil beriman secara ringkas. Sekarang kita nak pindah pada beriman secara terperinci, lebih detail sikit. Cara beriman pada Allah Ta'ala lebih terperinci. Iaitu beriman dengan hari akhirat secara terperinci, ada banyak perkara yang kita kena tahu. Beriman dengan semua perkara yang berlaku selepas mati. Jadi selepas pada mati, yang telah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, kita kena beriman semua. Kita kena percaya belaka, kita kena terima belaka. Jangan duduk main ai. YOLO kau, jangan. Walaupun ada sebahagian ulama juga mempertikaikan adanya hadis azab kubur, kita kata tak. Kita orang beriman, kita yakin bahawa azab kubur itu berlaku. Ini kita kena jelas lah. Jangan duduk main, orang panggil duduk main percaya tak percaya, lemah long lagi itu, jangan. Yang pertama. Jadi perkara yang pertama yang kita berlaku selepas pada mati, mula-mula sekali mati je, kita akan melalui satu proses pengembaraan yang amat dahsyat, sangat menakutkan. Apa dia? Fitnah kubur. Fitnah kubur, maknanya ujian, soalan dalam kubur. Yang orang duduk buat sekarang ni, itu soalan bocor, soalan bocor. Cakap mudah, cakap mudah, soalan bocor. Nak jawab boleh? Tak tahu. Orang yang boleh jawab, orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia dituition oleh siapa dia. Tak apa. Kalau kita mati, kita akan bawa mari orang yang paling hebat dalam dunia ni. Mufti, Grand Mufti mari, talqin. Syekh besar mari, talqin. Pemegang sanak tertinggi dunia, talqin. Belum tentu kita boleh jawab kalau tidak ada keimanan dalam hati. Kalau iman dalam hati, tak ada siapa mari ajar pun, itulah ilmu kita. Kita akan menjawab dengan jawapan yang mantap, insya-Allah. Ini dipanggil fitnah kubur. Iaitu, dengan apa ke makna fitnah kubur? Kan dalam kita doa yang doa selepas di akhir salam tu, ingat tak? Doa di akhir salam selalu saya ajar kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena baca doa tu ni dalam risalah kita ni. Risalah Kak Kuni ni. Dah ada Kak ni ke belum? Kalau tak ada lagi boleh minta dengan admin kita. Dia ni kita baca
Ha? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Ada juga riwayat kata wa min fitnatil qabri, daripada fitnah kubur. Fitnah kubur tu maknanya apa anda fitnah kubur? Iaitu mayat akan disoal selepas dikebumikan tentang Tuhannya. Mayat akan ditanya, Man Rabbuk? Siapa dia Tuhanmu? Nabi sebut dalam hadis, Al-Bara. Kalau orang tu orang beriman, dia akan jawab bilisanin fasihin, dengan jawapan yang mantap. Allahu Rabbi haqqa. Allah Tuhanku. Dia jawab. Agamanya, apa agama kamu? Dia akan jawab, Dini al-Islam. Agama aku Islam yang diredai oleh Allah. Aku tak ada agama lain. Islam. Islam tulen lah. Jangan tambah-tambah. Ni macam ni orang panggil. Islam liberal lah. Islam tu lah. Islam, Islam. Satu je. Satu nama pada agama. Satu nama kepada ajaran Nabi SAW. Satu nama kepada cara hidupnya diredai oleh Allah SWT. Nama dia Islam. Tak usah lah kita duduk tambah. Ni setengah orang dia tambah Islam liberal lah. Islam sekular lah. Berapa dia mau Islam. Tahu je tak ya. Islam, Islam. Oh, ada orang tanya tu Islam hadari, Islam wasati. Kita kata sudah tambah lah. Hadari itu cara berapa benda sebut. Jadi kita tak usah tambah. Islam, Islam. Dan dia akan tanya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man nabiyyuka? Siapa Nabi kamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Maka Allah SWT akan menetapkan orang-orang yang beriman dengan jawapan yang teguh. Sebagaimana disebut ke dalam kitab hadis, ketika orang beriman disoal, mereka akan menjawab, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala ajar kepada kita. Jawapan yang mantap, jawapan yang teguh, jawapan yang tidak bergoyah, tidak berbelah bagi. Inilah jawapan yang kita nak jawab. Orang kata soalan bocor, belum tentu boleh jawab. Inilah cerita dia, soalan bocor. Tapi awak boleh jawab, tak boleh jawab, cerita lain, belum tentu. Jawapan tu bukan duduk dalam poket, bukan duduk dalam tuition. Duduk dalam iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka itulah Allah Taala sebut dalam Quran, Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli. Ini kita cari. Sebab jemaah kita ni alhamdulillah dia suka belajar. Bil qawli tsabit. Tu dia. Surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala akan teguhkan, akan tetapkan pendirian orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, bil qawli tsabit, dengan perkataan yang mantap, perkataan yang jelas. Apa dia kita nak kata? Kita akan jawab dengan kalimah-kalimah yang teguh. Sadilah jawapan-jawapan yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Fil hayati, ketika hidup dunia dan ketika di akhirat. Mana orang beriman atas dunia pun kita jawab, itulah jawapan kita, tak lari-lari. Bila ditanya dalam kubur kita, itulah jawapan kita juga, kita tidak akan lari. Allahu Akbar. Tapi ujung ayat ni sangat menakutkan. Bila kita tadabbur ayat ni para jemaah, menitis air mata kita takut. Allah kata apa? Wa yudillullahu zalimin. Wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Taala akan sesatkan orang zalim. Orang zalim ni orang kafir, orang yang derhaka, ahli maksiat, ahli mungkar. Belum tentu mereka boleh jawab dengan jawapan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Skema jawapan sudah ada, tapi belum tentu mereka boleh jawab. Allahu Akbar. Allahumma sabbitna bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, teguhkanlah pendirian kami di dunia dan di akhirat.
Takut kita tuan-tuan bila kita sebut tentang akhirat, bila kita sebut tentang mati, bila kita sebut tentang perjalanan ke akhirat seorang diri, kita tidak tahu apakah maksir akhir pekerjaan kita. Itulah doa kita sentiasa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Sentiasa ulang doa kan. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Baiklah. Hadis tadi muttafaqun alaih. Maka kita wajib beriman dengan semua perkara yang telah disebut dalam hadis. Antaranya soalan dari Munkar dan Nakir. Munkar Nakir mari tanya, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuk. Cara-cara mereka menyoal dan jawapan daripada orang yang mukmin serta berbezanya jawapan daripada orang munafik. Dalam hadis Al-Bara, bila orang tu orang munafik tidak beriman, apa jadi? Bila mereka tanya, man rabbuka? Dia jawab, mana ma adri. Aku tak tahu. Pom, malaikat bagi. Siapa nabimu? Ma adri. Pom. Begitulah azab berlaku sepanjang duduk dalam kubur sebelum azab di akhirat. Allahul musta'an. Itu yang pertama tentang fitnah kubur, soalan itu. Yang kedua, azab kubur dan nikmat dia. Itu tadi soalan, fitnah tu ujian. Sekarang ni mengikut kategori. Kalau orang tu boleh jawab soalan malaikat tadi, Munkar Nakir boleh jawab dengan sempurna, dengan baik, insya-Allah kita termasuk di kalangan rombongan itu, maka dia akan dapat nikmat dalam kubur yang begitu besar. Kalau orang itu tak dapat jawab, maka dia dapat azab dalam kubur yang sangat menakutkan. Perkara yang kedua, azab kubur dan nikmatnya. Wajib beriman dengan azab kubur dan nikmatnya, sama ada kubur itu merupakan satu lubang dari lubang-lubang neraka, na'udzubillah, imma hufratum min hufarin nar, au raudatum min riyadil jannah, atau satu taman dari taman-taman syurga. Dia dua ya. Sama ada dia jadi raudatum min riyadil jannah, taman syurga, yang dapat dinikmati dalam kubur itu, ataupun dia ni lubang neraka, na'udzubillah. Jangan mudah-mudah, kita jangan main-main. Allahu Akbar. Kubur merupakan perhentian pertama daripada beberapa perhentian di akhirat. Dia stesen itu banyak. Dia punya stesen banyak. Stesen ni nak sampai ke syurga. Banyaklah. Allahu Akbar. Sesiapa yang selamat daripada azab kubur, maka perhentian yang berikutnya akan menjadi lebih mudah baginya. Dan sesiapa yang berikutnya akan siapa yang tidak terselamat daripada azab kubur, maka yang terserunya lebih dahsyat lagi. Allahu Akbar. Ingat dalam hadis Uthman yang selalu saya sebut pada para jemaah. Uthman radhiyallahu anhu bila duduk di tepi kubur, dia menangis sampai basah janggut dia. Janggut Uthman panjang, bukan macam janggut kita ni. Janggut kita ni panjang goreh-goreh gini ya. Tak, janggut Uthman panjang, basah janggut. Sahabat-sahabat ditanya, ya Uthman, zakartal jannata wan nar walam tabki. Uthman, Tuhan duk sebut syurga neraka, Tuhan tak menangis. Tapi bila duduk di tepi kubur ni, kenapa menangis? Jawab Uthman, kaifala abki. Bagaimana aku tidak menangis? Macam mana aku tak menangis? Aku dengar Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur ini adalah merupakan pintu masuk ke akhirat. Siapa dia selamat daripada soal kubur, siapa dia selamat daripada azab kubur, fama ba'dahu aisar, lepas daripada itu lebih ringan, lebih mudah, lebih senang. Allahu Akbar. Tapi siapa tak selamat, di azab kubur dia kena berat dah. Dalam neraka lagi dahsyat. Allahu Akbar. Allahumma ja'al kuburana raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kubur kami, kubur dua ibu bapa kami,
isteri dan keluarga kami, orang yang kami sayangi, pelajar-pelajar kami di alam nyata, di alam maya, jadilah kubur kami dan kubur mereka semua nanti taman-taman syurga ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Jadi kata di para ulama, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Sesiapa yang mati berarti bermulalah kiamatnya. Dia panggil kiamat individu. Kiamat ada dua kategori. Kiamat yang pertama, kiamat individu, bila kita mati, kiamat dah tu. Ha. Nak gimana lagi? Nak keluar tak boleh, nak lari tak boleh, nak pergi sana tak boleh. Kita berdepanlah dengan apa yang ada depan mata kita, depan kita. Mana kalau kita buat baik, alhamdulillah. Kita berdepan dengan berjalan yang begitu cerah. Allahu Akbar. Kalau tidak, nah ya. Nikmat dan azab akan menimpa ruh dan jasad di dalam kubur. Ada kalanya menimpa ruh saja, jasad dia tak ada dah. Macam setengah orang tu jasad dia duduk di lain ataupun jasad dia tak ada. Tapi ruh dia tak kena. Azabnya akan menimpa kata orang-orang yang zalim dan nikmat untuk orang-orang yang beriman lagi benar. Allahu Akbar. Jadi dua kita ni. Orang zalim kena azab, orang beriman, orang soleh, insya-Allah kubur dia taman syurga. Ni jawapan menarik ni. Ada orang tanya, dia kata kalau kita tak kuburkan orang tu, contohnya orang ni dimakan oleh harimau. Mayat dia dalam perut harimau, hancur lebur dah. Jadi tahi harimau. Atau ditelan oleh ikan. Atau sebagaimana yang berlaku pada sebahagian pengikut agama lain yang duk bakar mayat dengan debu. Adakah dia kena azab atau tidak? Nah, ini jawab. Tulis jawapan. Mayat akan tetap diazab atau dikurniakan nikmat di alam barzakh, di alam kubur. Alam barzakh dipanggil alam kubur. Tidak kira sama ada dia dikebumikan dalam kubur ataupun tidak. Dia masuk dalam kubur atau tak masuk kubur, itu cerita lain. Yang penting apa dia? Apa dia yang penting? Dia mati. Itu punca dia. Sekalipun ia dibakar hangus, tinggal debu, tulang-tulang perut habis, tenggelam dalam air, dimakan binatang buas atau burung, pasti ia akan mendapat balasan seksa ataupun nikmat. Kena belaka, tak kira. Tak kira. Masuk kubur tak masuk kubur. Macam mendiang Fir'aun sekarang ni. Tak masuk kubur lagi dia tu. Mendiang Fir'aun tak masuk kubur. Duduk berjalan sana dalam muzium tu duduk. Dia tetap dia kena azab, tengok ni. Tengok dalam hayat ni. Firmanullah Ta'ala berkenaan dengan azab kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'azab. Mereka didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan petang semasa mereka berada dalam barzakh. Tak kira lah dia duduk dalam kubur ke tak masuk kubur. Yang pentingnya mereka tetap disela dengan api neraka. Dan pada hari berlakunya kiamat diperintahkan kepada malaikat masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam neraka, ke dalam azab seksa api neraka yang seberat-beratnya. Suratul Ghafir ayat 46. Jangan duk gurau. Allahu Akbar. Jadi azab kubur ni berat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia lalu tepi kubur. Dengan mukjizat Nabi, Allah Taala beri wahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa dua orang dalam kubur ni sedang diazab. Nabi sallallahu bagi tahu annahuma la yu'azzaban, dua orang ni ahli kubur ni diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir, mereka diazab pada perbuatan mereka yang mereka sangka bukan dosa besar. Mereka sangat simple je. Bukannya biasa-biasa ya, orang lain buat juga. Kita bukan pergi bunuh orang, pergi rogoh orang. Cakap hal orang je. Oh, yang seorang lagi masuk tandas.
Nabi kata salah seorang daripada ni bila dia kencing tak basuh dengan baik. La yastabri minal baul. Kencing macam orang sekarang ni kencing pergi berdiri begitu ya. Terpercik habis kain air kencing dia dalam kain, lepas tu dia pergi solat, macam mana? Bahaya tu. Ataupun tak basuh langsung. Tapi kalau kita kata istinja, lainlah, walaupun tak basuh dia ada istinja. Tak. Yang seorang lagi wakana yamshi bin namimati, yang seorang lagi berjalan menjadi batu api. Duk laga-lagakan orang. Ini berat ni. Ni batu api kuat sekarang ni. Nah, batu api pula guna gas, guna elektrik. Oh, laju sekali. Dia punya nyala cepat. Kalau main gas itu serik lambat sikit. Ni tank sekali. Digital punya batu api sekarang zaman kita ini. Kuat sekali orang duduk. Duduk apa? Duduk kenak pada orang, duduk mengata orang, duduk laga-lagakan orang. Tak ada orang selamat atas dunia ni kecuali akan dilagakan oleh orang yang tidak baik, orang yang jahat. Na'udzubillah. Hadis Nabi kita sallallahu bersabda, Nabi kata apa? Laula alla tadafanu. Laula alla tadafanu. Andai sekiranya aku tidak takut kamu tidak dapat mengebumikan mayat orang mati, la da'autullah an yusmi'akum min azabil qabri. Nasai aku berdoa pada Allah Taala supaya Allah Taala perdengarkan pada kamu azab kubur. Takut kita ya Rabbi. Hadis sahih ini ada Muslim. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana kita usul mayat sampai kubur, letak je mayat bertempik, campur gitu ya. Nah, pakai campur bung tinggal sini ya. Biarnya makan ke serigala, jahat dia ni rupanya. Masya Allah. Pergi kat kubur ni duduk melangis, surun bertempik. Takut. Tapi umat ini, umat Nabi SAW ini panggil ummatun marhumatun. Umat yang dirahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat yang tidak didedahkan rahsia dia kepada manusia. Umat yang dirahsiakan, didedahkan rahsia kepada manusia. Apa yang dibuat oleh manusia atas dunia ni, semuanya tidak diketahui. Tak tahu kita. Siapa dia tahu? Tak tahu. Bahkan orang kafir, betul-betul kafir tulen, yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala tu, kafir tu. Kalau dia mati tak ada bertepik-tempik. Tak. Kau ada tepik. Ada seorang kawan kita ni, dia kata dia nampak perbezaan mayat orang Islam dengan orang non Muslim. Wallahu alam, kita pun tak nak cakap panjang sini lah. Jadi alhamdulillah itu di antara sebab-sebab yang membawa kepada azab kubur banyak, asbab azabil qabri ni banyak. Kita pun takut semua, tapi tak sebutkan baik kita sebut ni. Sekurang-kurangnya kita tahu. Tadi dua perkara kita dah baca tentang apa? Tentang dosa yang menyebabkan orang tu diazab dalam kubur. Yang pertama apa dia? Kencing tak tos. Maknanya dia tak basuh molek, tak jaga molek, itu bahaya sekali. Yang kedua apa tadi? Yamshi bin namimah, si batu api. Maka di sini para ulama telah menyebut di antara sebab-sebab orang kena azab kubur yang paling utama sekali syirik. Orang kafir, musyrik, semua kena azab kubur. Nauzubillah. Saya tak hurai ya. Tuan-tuan boleh, orang panggil boleh tanda ya. Dua, an-nifaq, sifat munafik. Nauzubillah, si munafik. Munafik ni berat. Jangan kurang. Yang ketiga, yang ketiga tadi tua, empat dah ni. Yang kelima, al-ghibah, mengumpat. Yang tadi batu api, yang ni mengumpat. Yang kelima, lima ke enam, al-kazib, bohong. Orang bercakap bohong ni akan diazab dalam kubur. Yang ke seterusnya, orang yang belajar Quran tapi tidak amal dengan dia. Tidur sampai tak solat subuh, tak solat. Ini orang kena.
Yang seterusnya pemakan riba, aklur riba, diazab dalam kubur. Penzina, orang yang suruh orang buat baik dia lupa. Berat juga. Berbuka puasa bulan Ramadan tanpa uzur. Ambil harta rampasan perang tanpa izin. Sebelum dibahagikan dia curi. Ini di antaralah banyak lagi lah yang menanggutkan. Cuma apakah perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur, tuan-tuan tanda? Tadi beberapa perkara tersebut tentang apa ni? Tentang sebab kena azab. Yang ni kita nak cari penyelamat. Di antaranya mulazamatut taubati wal istighfar. Kita kena banyak taubat dan banyak istighfar. Banyak taubat dan banyak istighfar. Sentiasa taubat. Jangan hidup malah. Ha? Yang kedua, al-iksar minal hasanat. Kita banyak buat benda baik. Kalau kita dulu terambil barang-barang orang, kita banyak sedekah. Sedekah, sedekah, sedekah. Sehingga kan Nabi SAW sebut dalam hadis, para peniaga banyaklah bersedekah. Kadang-kadang boleh jadi sebahagian daripada barang yang kita jual tu barang tak molek. Kita tak tahu. Bukan niat nak tipu. Bukan scammer. Ada niat nak tipu. Cuma benda tu tak baik. Tak elok. Jadi baiklah kita sedekah, sedekah dengan kita niat. Kalau ada benda yang tak baik, pahala ni pergi ke orang tu. Kita kena buat. Yang ketiga, banyaklah berakhlak dengan akhlak yang baik. Cakap dengan orang molek-molek. Jangan duduk tipu orang. Jangan duduk kelentong. Jangan. Yang keempat, sentiasa baca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadilah doa sebelum salam tadi yang saya dah ajar ni. Ikut belakang dalam kitab kita ada. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini di antara perkara yang kita kena baca. Yang lain lagi tu dipanggil riba fisabilillah. Itu tak adalah kita ada berperang. Ada lagi yang lain-lain. Mati sakit perut, mati bersalin, banyak berpuasa. Dan di antara yang orang panggil yang masyhur sekarang ni baca surah Al-Mulk pada waktu malam. Bagaimana cara dia? Tulis pelajar-pelajar. Ada hadis riwayat oleh Tirmizi dan Abu Daud dan Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu inna suratan minal Quran salasun ayah. Dalam Quran ada satu surah 30 ayat syafaat li rajulin. Dia akan beri pertolongan pada mana-mana orang sehinggalah orang itu diberi keampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa surah itu? Wahya suratu tabarakallazi biyadihil mulk. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa ada satu surah yang akan beri pertolongan kepada orang yang beramal dengan dia. Kepada orang yang beramal dengan dia. Jadi ada lagi kata dia, hadis Abdullah bin Mas'ud, man qara'a tabarakallazi biyadihil mulk kulla lailatin. Siapa dia baca tabarak, surah tabarak setiap malam. Mana'ahullahu biha min azabil qabri. Allah Ta'ala akan jadikan surah ini penghalang dia daripada azab kubur. Jadi kata di Ibnu Mas'ud, kami namakan surah ini pada zaman Nabi SAW itu, nusammiha al-mani'ah. Mani'ah, surah penghalang. Penghalang apa? Penghalang daripada azab kubur. Jadi Alhamdulillah, kita kena baca. Bilakah waktu Nabi kita baca surah ini? Jawabnya dia baca pada waktu malam dekat nak tidur nak baca. Ada orang kata, Ustaz, kalau kita dekat nak tidur, kita pakai tidur lenong gitu ya. Baca awal sikit. Oh, saya kaya baca tu lepas Isya di masjid. Bolehlah baca. Cuma nasihat sajalah. Bacaan tu individu seorang-seorang. Bukannya menjadi satu fenomena. Satu sunnah baca beramai-ramai berjemaah semua ni ahli masjid ni takut. Takut apa? Takut azab kubur. Jadi kalau dia kebetulan dia tak pergi masjid, dia tak baca malam tu sebab dia terikat dengan masjid. Jadi kita kena biasa-biasakan surah ini dibaca individu
So eloknya sebelum tidur atau awal sikit ataupun kalau kita tak yakin baca je lepas isyak. Itu di antara surahnya. Cuma kata di para ulama kriteria untuk mendapat apa ni perlindungan daripada surah ini dapat takaful dia apa dia? Syarat dianya man qara'a siapa dia baca surah ini menjaga dia semata-mata kerana Allah. Kita baca kerana Allah, bukan nak tunjuk ke orang, bukan nak balas orang. Dan dia tadabbur ayat-ayat yang terkandung dalamnya. Tabarakallazi bil mulk allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Jadi kita kena baca, bukan sekat baca saja. Baca, tadabbur dan beramal dengan isi kandungannya, maka itulah kriteria untuk menjadi mani'ah. Surah ini penghalang daripada mana? Daripada perkara yang tidak baik. Sebab bila kita baca, kita faham, dia halanglah kita daripada maksiat. Dia halang kita nak mengumpat, kencing tak apa ni tak basuh, hidup ambil riba, ambil rasuah. Ni riba makan hari-hari, tapi tiap malam baca al-mulk. La. Kontra. Di antara takaful dengan dia punya lawan dia tu. Macam kita juga, kalau kita beli insurans takaful ni, untuk kenderaan sekian-sekian. Syaratnya berlaku aksiden di tempat sekian. Tapi kita tak lain. Di tempat lain. Tak ada cover. Begitulah ibarat kata analogi mudah bahawa kita nak dapat kelebihan ini, kena ikut dia punya SOP peraturan baca Quran, tadabbur Quran dan menghayati makna dia dan amalan. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang dapat perlindungan oleh Allah Ta'ala daripada azab kubur. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Iaitu muka surat berapa tadi? Tiupan sengkakala. Tiupan sengkakala satu ayat muka surat 122. Tanda situ. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Sebab saya sebut siri itu sebab minggu depan ni kita tak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.